keadaan yang berbeza. Pertama sekali kepada mereka yang pernah jadi peserta kursus semasa saya di IAB, lama saya di IAB dan keluar masuk 3 kali dekat IAB sebagai pensyarah dan selepas habis PhD balik ke situ semula pada tahun 2003 dan akhir sekali pada tahun 2000, hujung tahun 2018 sebagai pengarah IAB. Dan mungkin juga ada di antara anda kenal, saya pernah juga bertugas dekat IPG Raja Melewa sebagai timbalan pengarah. Dan sebelum ke IAB saya pengarah di bahagian sukan. Saya pernah juga bertugas di bahagian pendidikan guru, bahagian antarabangsa, dasar dan antarabangsa, dan juga pernah bertugas sebelum itu seperti semua bermula di sekolah, dan mungkin dalam ceramah saya nanti saya akan kongsi juga sedikit tentang pengalaman-pengalaman. Saya menghormati tuan-tuan dan puan-puan kerana setiap dekad atau setiap masa pendidikan berubah dan kita menghadapi cabaran-cabaran yang berbeza. Dan tuan-tuan yang berada on the ground memang menghadapi secara terus cabaran-cabaran ini. Tapi jangan bimbang kerana sebahagian daripada kewajipan seorang pemimpin atau bakal pemimpin, mungkin anda semua sudah jadi pemimpin dan jawatan dua perkara yang berbeza. So, saya rasa saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sanggup meluangkan masa untuk bersama untuk sesi pagi ini. Ini adalah satu sesi yang akan kita revisit leadership. Ya. Okay, Yuwa kan boleh saya dapat slide yang pertama. Okay, terima kasih. So, kita pilih tajuk The Principle as Leader kerana dalam masa saya buat pengajian di peringkat sarjana, seorang daripada pensyarah saya ialah pensyarah yang menulis buku The Principle as Leader. Nama dia mendiang Profesor Larry Hughes, seorang pakar dari segi kepimpinan. Dan saya tanya beliau, Dr. Hughes, how is it that you can write about school when you spend your time as a professor dekat universiti? Dan beliau jawab, dia kata, Mahinda, saya hanya habiskan mungkin 3 hari dekat universiti atau 2 hari di universiti. Banyak masa lagi saya bersama dengan pihak sekolah. Dan dia pernah juga jadi di Amerika, dia ada district superintendent macam kita punya PPD, dan dia pernah menjalankan tugas tu. Dan sebab itulah beliau boleh menulis buku kerana hasil itu datang daripada peringkat bawah, daripada sekolah. Sorry, Dr. Mahinda. I think some people are saying that you're a bit soft, so maybe can just increase your volume a bit. Okay. Okay. What about now? Okay, can. Cikgu kalau tak boleh dengar, cikgu just type. Please put it there. Okay. Yeah, so we can just. Sekarang macam mana? Oh, seorang saja yang ada masalah ni. Okay. Okay, I saw 2 people. Saya tak mau jadi kuat sangat pun ya. So, itulah cerita sedikit tentang Larry Hughes, dan kalau tuan-tuan apa yang ada berkaitan. Okay, kandungan kita pada hari ini ialah bermula dengan pendekatan pendidikan dan jenis kepimpinan. Kita sebut tentang kepimpinan transformasi ke arah kepimpinan kita dalam situasi pandemik ini, merentasi pandemik ini. Dan saya akan kongsi juga 10 amalan kepimpinan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita Google dari masa ke semasa, kita akan jumpa banyak maklumat tentang kepimpinan ini. Dan itu adalah sesuatu yang kita harus
amalkan dari masa ke semasa untuk dapatkan ilmu ni. Dan akhirnya rumusan sedikit daripada kajian yang saya lakukan bersama dengan rakan dekat University of Nottingham, dan apa maklumat yang kita perolehi daripada guru-guru dan pemimpin sekolah tentang keadaan semasa pandemik ini. Next slide please. John F. Kennedy, dia sebut kepimpinan dan pembelajaran itu tidak boleh terpisah. Kepimpinan sememangnya saya akan nanti kongsi juga model Philip Hellinger yang menyatakan tentang kaitan kepimpinan dan pembelajaran. Next please. Kita jangka bahawa saya lihat tadi ada rakan-rakan yang letak mereka sebut mereka sedang mengikuti program NPQEL, National Professional Qualifications for Educational Leadership, dan ingat bahawa kita tidak akan dapat segalanya daripada satu kursus atau dua kursus dan tiga kursus. Tetapi mungkin kita akan dapat sedikit tentang the how of it, caranya. So, kita nak latih sebagai pemimpin itu menghadapi masa depan yang tidak tertentu. Kita tidak pernah mengajar tentang pandemik, macam mana nak mengurus dan memimpin sekolah dalam keadaan krisis. Mungkin ada sedikit. Paling krisis yang paling teruk di Malaysia ialah seperti banjir dan sebagainya. Tapi oleh kerana ia berlaku dari masa ke semasa, kita pun dah rangka langkah-langkah untuk menghadapi perkara ini. Tetapi pandemik sekarang ini adalah sesuatu yang kita di luar jangkaan. Kita tidak jangka bahawa sekolah akan ditutup sebegitu lama. So, leadership is to foster for the future. Itu yang kita nak sebut. Dan unspecified future, yang tidak tentu. Yeah. Next. Dalam sistem sekolah, kita ada pemimpin, kita ada standard struktur, guru yang ada ilmu dan kemahiran. Tetapi banyaknya sistem pendidikan itu bergantung kepada kualiti guru. Dan Michael Fullen dalam laporan oleh McKinsey sebut the quality of an education system. Kualiti sistem pendidikan tidak boleh melepasi kualiti guru yang terdapat dalam sistem itu. Mungkin dari segi struktur kita hebat, dari segi organisasi kita hebat, tapi akhirnya penentunya adalah kualiti guru kita. Next please. Saya selalu dalam banyak penyampaian saya sebut tentang perkara ini, iaitu apakah pendekatan pendidikan, iaitu mazhab pemikiran dalam pendidikan. Ada 4 mazhab yang diutarakan oleh Bennett dan Licom dalam buku mereka, The Way Schools Work. Dan dalam buku itu dia sebut bahawa kalau yang datang daripada pendidik atau yang mereka yang percayai mazhab social melioris ini, mereka fikir bahawa sekolah adalah tempat untuk membetulkan perkara yang tidak berlaku dengan betul dalam masyarakat. Maka sekolah, kalau di luar sana banyak kita jumpa kes-kes dadah, maka sekolah diminta untuk tubuhkan kelab anti dadah. Kalau berlaku banyak kemalangan di luar, maka sekolah disuruh untuk menubuhkan mungkin ajar dalam keselamatan jalan raya dan sebagainya, tubuhkan kelab. So, sekolah itu digunakan atau dianggap dari perspektif untuk membetulkan social ills atau perkara-perkara yang berlaku. Bukan saja dalam ini, setiap kali kalau kita lihat
ramai kadang-kala termasuk ahli politik akan melihat apa jua yang perlu dibetulkan, mereka lihat pada sekolah. School is a microcosm of society, of the community. So kita akan sentiasa menghadapi itu. Dan the social efficiency model menyatakan sekolah adalah tempat untuk menyediakan pelajar bagi kerja. Ini mereka dari yang banyak lihat dari segi kemahiran. Sekolah kena beri kemahiran itu. Yang datang daripada mazhab humanistik, mereka percaya sekolah adalah tempat yang perlu menyampaikan secara turun-temurun nilai daripada generasi yang lebih awal kepada generasi yang baru. Mazhab atau model developmentalist, mereka daripada mazhab ini, pendidik atau ahli pendidikan daripada mazhab ini percaya bahawa setiap murid mempunyai potensi. Maka menjadi kewajipan sistem pendidikan, menjadi kewajipan sekolah untuk memastikan bakat itu, kebolehan pelajar diasah supaya dia boleh perkembangan atau pembelajaran, pertumbuhan pelajar itu adalah pada peringkat yang paling optimum. Agaknya itu adalah yang dipercayai sebelum ini. Dengan adanya pandemik sekarang, apakah harapan daripada sistem pendidikan pasca COVID-19, post-COVID-19? Apakah harapan? Kerana berlaku teaching loss, berlaku learning loss, berlaku learning deficit. Bagaimana kita nak build on? Bagaimana kita nak bina teaching loss, learning deficit ini? Of course, di antara banyak pemikiran ini, kita tidak boleh fikir secara sistemik. Ya, sistem ada pendekatannya, tapi di peringkat sekolah, pemimpinnya adalah tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita nak recover? Kalau kita boleh recover the teaching loss and the learning loss. Berapa banyak hari murid tidak datang ke sekolah. Ada yang saya baca artikel yang menyatakan bahawa ada murid yang di bandar-bandar ada juga yang berhenti sekolah. So ini perkara yang suatu yang kita boleh beri perhatian. Perhatian ni bukan saja kepada pihak lain, tapi bagi kita sendiri. Snowball effect ini akan jadi kerana kita tak tahu berapa banyak mereka telah the loss ini yang berlaku ni. Tapi adakah ini nasib pelajar tersebut? Is it luck? Saya kaji sedikit. Ahli falsafah Roman Seneca, dia katakan nasib itu, luck is what happens when preparation meets opportunity. Artinya, walaupun kita kata ini nasib sudah berlaku pandemik, tetapi nasib itu mesti melibatkan persediaan juga. Kalau kita lakukan persediaan, kalau kita lakukan apa yang kita mampu lakukan di luar kotak dan sebagainya, atau soal kenapa adanya kotak itu di situ, maka kita akan menyediakan the opportunities. Kita buat persediaan-persediaan itu supaya bila nasib itu datang, kerana kita sudah buat persediaan, kita kata kita bernasib baik. Kerana bukan kita bernasib baik kerana apa? Kita bernasib baik kerana kita buat that preparation, persediaan itu. So, untuk 2021, bermulalah kita dalam bulan ini sehingga 2-3 minggu lagi, 24/7, banyak masa terpaksa digunakan, banyak tenaga kita kena kerah di peringkat sekolah kerana kita tidak tahu apa keadaan pada bulan Januari. Kita tidak tahu pun kalau vaksin yang sedang berapa juta yang kita akan dapat pada suku pertama semalam disebut dalam berita. So, ada banyak tanda soal. Tetapi dari segi pendidikan, kalaulah masih lagi kena mengikuti pelajaran online, bagaimana kita nak meningkatkan kualiti pembelajaran online dan bagaimana kita nak fikirkan tentang pelajar yang kadang-kala tidak mengikuti pembelajaran online. Mungkin merekakah yang perlu lebih banyak bantuan. Adakah orang lain akan fikirkan tentang ini?
Mungkin, tetapi yang paling perlu berfikir tentang ini ialah kita, pendidik. Dan percayailah, murid tidak akan lupakan kita kalau kita memberi tumpuan yang khas ini. Yes. Ini adalah satu video, mungkin ada di antara anda pernah lihat video ini dalam satu sesi 2-3 bulan lepas. Tapi kali ini kita ada beberapa peserta baru. So untuk faedah mereka, this is a short video. Ini yang berlaku pada permulaan bila pandemik bermula di dunia. Thank you. Eyes up, hearts up, mind sharp, compassion on full blast. Okay, let's go. More than 1,500 K-12 schools across the country plan to shut down. We're now at a point where the appropriate path is to close schools. I'm going to try my best not to get emotional during all of this, but our district is going to be closed for the next 6 weeks. In case someone is watching this video from the future, there is a pandemic happening and schools all over the world are closing down. I'm gonna have to pack up all my stuff and I am going to head home. All right, you're headed out. Hopefully we will be here sooner rather than later. Wow. This is not a break, guys. This is a time in which we are starting to figure out what remote learning could look like. It's not a job that easily translates to working from home. What are we going to do? How are we going to do this? How am I going to teach social skills over the internet? Some of my students don't have internet. We're all overwhelmed right now. We're all working from home. Welcome to my makeshift teacher desk area. I'm sorry for the mess. Multitasking in my pajamas. I have been working on distance learning plans every waking hour. All right, so I'm about to go in and start my first online lesson. This feels weird. I'm so nervous. Hello, sir. I think your microphone is off. Good morning. Week 3 of digital learning has begun. Oh snap, they could not even see today's work yet. I know what you're gonna say. It's not working. Don't give up, guys. Don't lose hope. Then you're gonna click go live. Good morning, pumpkins. Today we're gonna read another couple of chapters. Here is the data. That's 1. Let's see if we can do 10. Welcome to band. I'm not gonna lie, that just lifted my mood, like exponentially doing something for my kids. I miss them and I miss teaching. I've gotten a couple emails from parents and good morning, thank you for the video. She misses you too. We'll keep in contact. I feel like it's been a positive day of quarantine life and distance learning. I almost have 100% participation, which I really didn't think was possible. Day 2 went much better. Day 3 went much better. And so we are doing the very best that we can. I hope you know, teachers, that you, my beautiful friends, are enough. Whatever instructions that you're providing, whatever tools that you're giving your students, it's all enough. See you soon. Bye, guys. Apa yang kita lihat dalam video tadi adalah juga apa yang berlaku dalam keadaan sebenar sekarang, dan kita tahu bahawa
Saya tahu kerana saya juga mengambil masa hampir 5 jam untuk mengajar pelajar peringkat masters dari Singapura dan bukan mudah. Tapi itu orang dewasa, mungkin ada kelebihan sedikit. Tapi dengan budak, kita selalu dengar. Isteri saya pun mengajar online, jadi saya tahu dia akan sebut, Kasim, can I see your face? Kasim, can I see your face? Itu yang kita dengar. Dan pelajar at the other end kadang-kadang. Sorry, Prof, I'm late, sorry. Sorry? Hello? Is it okay, Cheryl? Yeah, I think it's okay. It's okay, alright. I had somebody's voice. Alright. So, kita akan dengar. Cikgu tak nampak, cikgu tak dengar. Can you repeat, please? Dan Hi. Sorry, can everyone just mute yourself? If you have anything to say, you can just type in the chat so that we don't interrupt the lecture, yeah? Thank you so much. Okay, Prof, you can continue. Okay, Dr. Mende, you can continue. Okay, sorry. Dr. Mahendra, you're on mute. Sorry, Doctor, you're on mute. okay, because after the video, sorry. I don't know whether you heard Sorry, the first I have part. I have a question. Can it be later, please? Teacher, you are mute. Yeah, I've on. Hello? Hello? Yeah, sorry, can you keep your questions to the last... Hello, when you- hello. Yuva, sorry, can you just mute everyone? Thank you. Okay, so kita, saya sebut tadi dalam video tadi kita boleh nampak apa yang berlaku dan keadaan yang sama juga berlaku dalam keadaan kita di Malaysia juga. Dan saya tahu saya sendiri pernah mengajar online dan cabaran-cabarannya kadang-kala kalau boleh. Sorry, Bernard, can you Dr. just- Mahendra, don't worry. yeah. I think currently we have experiencing a bit of hijacking, but then we will just kick those people out as if they are making noises lah. So untuk participant sesi ini, kalau you are in here, please mute yourself. If you're causing a bit too much havoc, then we will have to kick you out there. So sorry. Okay, Dr. Minder, please unmute Dr. Minder. Alright, sorry. Alright. Okay, so keadaan itu juga berlaku dan kadang-kala cabarannya banyak juga. Kalau pengalaman saya sendiri, saya menggunakan hampir 6 minggu untuk belajar macam mana nak gunakan Teams platform supaya saya dapat kendalikan kuliah online. And saya telah minta seorang guru yang rakan isteri saya di sekolah yang sama untuk bantu. Dan beliau dari rumah, dia akan guide saya sampai dan saya pun rasa ya, satu pembelajaran berlaku dan satu perkara yang baru, satu kemahiran yang baru. So bagi saya ingat semua cikgu kita, pemimpin kita telah juga belajar. Tetapi kita tahu bahawa banyak lagi yang kita boleh belajar daripada pengajaran online. Tetapi dalam satu mesyuarat minggu lepas untuk sebagai penasihat kepada IAB, semua mantan pengarah dan kita ada jawatan kuasa penasihat. Satu perkara yang disebut oleh mantan KPPM, Datuk Dr. Amin ialah kita kena cari keseimbangan. Ya, bukan saja dari segi kemahiran teknikal, tetapi kita juga kena mengutarakan kemahiran psikososial. So itu adalah perkara-perkara yang penting. Dan kita faham kadang-kala pelajar pun menghadapi banyak cabaran. Dan ini ada yang kita ada jawapan, ada yang kita susah nak cari jawapan atau penyelesaian bagi cabaran-cabaran ini. So kita ke kepimpinan transformasi dan kepimpinan ke arah kepimpinan etikal, saya atur begini, tetapi dalam itu kita ada banyak lagi nama-nama atau jenis-jenis kepimpinan yang wujud. Saya akan lihat 10 ini dan saya juga akan sebut tuan-tuan dan puan-puan dalam bacaan tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah menghadapi perkara ini, pernah melalui atau dengar
tentang jenis-jenis kepimpinan ini. Okay, next slide please. So kita ada tadi 10, tapi saya lihat ada banyak lagi, mungkin ada lagi selain daripada yang disebut di sini, the task oriented, the environmental leadership, servant, people oriented, laissez-faire yang kita dengar dalam 30 tahun dahulu, democratic leadership, autocratic leadership, charismatic, bureaucratic, collective, subordinate leadership, right? So setiap ini ada dia punya pendekatan sendiri, tetapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan dapati bahawa kadang-kala dalam pengamalan kepimpinan tuan-tuan melihat merentasi ke semua trait atau jenis-jenis kepimpinan ini. So yang penting kita dalam kepimpinan ni model the way, teladan. Inspire, visi banyak kita sebut, hampir setiap sekolah kita ada visi misi kita. Tapi yang melihat ke hadapan, visi yang dikongsi bersama. Kita mencabar proses yang sedia ada, kerana kalau kita mencabar proses ini bukan kita akan mencari lekuk-lekuk pembelajaran yang baru. Right? Dan kita memudah carakan individu yang ada dalam organisasi kita untuk memainkan peranan, tapi jangan lupa dalam zaman sekarang, dari generasi yang jadi guru pada masa ini, banyak yang melihat dari perspektif sentuhan hati. Dan untuk ini kita sentiasa kadang-kala karena menghargai sumbangan-sumbangan dan celebrate even the small victories. Yeah. Pemimpin transformational ialah yang akan sentiasa merangka strategi. Dia bukan saja unlock what is, dia unlock what can be. Dia cuba discover what can be. They try to do and create rather than just follow. Itu pemimpin transformational, sorry. Next please. Tapi dalam era VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous, kerana kita tidak tentu, tidak pasti apa yang berlaku. Kadang-kadang terlalu kompleks, kita tak tahu ada tak jalan keluar. Dan kadang-kadang sukar untuk difahami apa yang sebenarnya betul. Ambiguous, right? So kita cari the new normal. Kita ada dalam keadaan the new normal. Okay, just kita lihat this very short video.
tuan-tuan dan puan-puan, a little learning is good dalam keadaan ni. More learning is better. Kalau kita dapat memberi sumbangan itu. Dan much learning will be the best untuk mencari yang terbaik. Bukan mudah, kita memerlukan kerjasama dari guru-guru dan daripada semua pihak. Of course, banyak pemikiran atau conceptual thinking itu difikirkan oleh pihak pemimpin sekolah. Dan saya harap cikgu-cikgu, guru akan sentiasa beri kerjasama. Kerana ini adalah satu keadaan yang berbeza. Dan kita tak boleh berkira sangat dari segi masa dan sebagainya. Of course, cabarannya banyak. Kita semua sedar tentang cabaran itu. Saya sebut tentang cabaran. Semalam saya berbual dengan anak saudara saya, seorang jururawat dekat Ipoh. Dia kata kadang-kala bekerja dekat ICU ini, dah pakai suit itu, 6 jam tak boleh minum air pun. Kalau keluar daripada suit itu, kena mandi semula dan pakai semula. Dan jangan sebutlah tentang peluh. So, banyak cabaran kita juga frontliner, kita frontliner dalam pendidikan, mereka frontliner dalam memberi rawatan atau menjaga. Orang ramai kita sentiasa diberitahu dalam penyampaian oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Semua perkara-perkara ni mengingatkan saya tentang perkara yang disebut oleh one of my professors dekat Houston. Dia sebut with children, you tell and you tell and you tell. Saya dapati sekarang dalam masa pandemik ini, perkara itu amat berguna. Kita kena tell and tell and tell. Kita tak boleh letih untuk the telling part. Maupun pada pelajar, maupun pada pihak awam. Right? So, it's not about money alone. Kajian menunjukkan, tetapi macam mana kita nak gunakan peruntukan yang ada. Kadang-kala kita letak the best teachers in the worst classes and disadvantaged schools. And best principals in the worst schools. Saya pernah cadangkan bahawa mungkin akan sampai satu masa nanti cara kita menawarkan jawatan guru adalah mengikut daerah. Siapa yang nak bekerja di Kota Belud? Ini jawatan dia, guru geografi perlukan. Maka mereka yang berminat nak berada di situ akan mungkin memohon di situ. Siapa yang nak kerja sebagai guru matematik di daerah Rompin ke, begitu. I don't know whether itu akan membantu, tetapi of course kalau guru yang pilih, dan kita boleh temu duga kalau ada 3 orang guru yang nak jadi guru geografi dekat Kota Belud, maka kita boleh pilih yang mana satu yang kita hendak. Dan mungkin juga pengetua. Kerana ada pengetua mungkin suka di sekolah bandar, ada yang mungkin suka di luar bandar, ada yang mungkin suka di kawasan pedalaman. Adakah itu satu pendekatan di masa hadapan? Saya tak pasti. Maybe. Next please. Kita sentiasa perlu berfikir how do we raise the bar and narrow the gap. And kita tak boleh juga hanya fokus kepada yang hebat, pelajar yang pandai. Kita terpaksa fikirkan yang semua. Banyak kali juga kita bertanyakan kenapa setiap kali satu kohort tamat pengajian peringkat SPM, hanya ada 15% yang tak akan keluar dengan sijil SPM. Why does that happen? So, ini adalah perkara-perkara yang kita
terpaksa fikirkan. Dan untuk kepimpinan instruksional, pemimpin instruksional tuan-tuan dan puan-puan mungkin paling arif sebab banyak disebut, banyak kita belajar, dan sebagai pemangkin untuk mempromosikan pengajaran dan pembelajaran. Saya terlihat perkara ini disebut dalam satu bacaan, schooling is not the same as learning. Pelajar boleh bersekolah, tapi tidak semestinya dia belajar. Ada pembelajaran. You can be going to schooling, kita ada 190 hari. Mungkin kehadiran 90%, 100%. Bagaimana dari segi pembelajaran? Di peringkat apa? Peratusannya apa? Saya sebut tadi tentang 15% pelajar ni. Apakah parking lot untuk yang kita nak sediakan untuk pelajar-pelajar ni? The way forward lepas post SPM. Next please. Di Finland, masa pembelajaran tak begitu tinggi. Tapi di United Arab Emirates, masa panjang. Tapi dari segi outcome, lebih baiknya di Finland. So kadang-kadang kita perlu persoalkan antara kuantiti dan kualiti. Kalau kita adakan pun kelas tambahan, pastikan kualitinya tinggi. Masa yang kita gunakan, tenaga yang kita gunakan dalam buku Brian Tracy, buku motivation yang saya tunjuk, saya akan sebut tadi, dia sebut tentang return on energy. Kita selalu pernah dengar return on investment, tapi return on energy. So return on energy termasuk dari segi quality. 2 jam, 3 jam kelas tambahan itu, apakah pendekatan yang akan paling efisien dan efektif yang boleh memberi pembelajaran yang optimum. Next please. Saya sebut awal tadi bahawa Philip Hellinger sebut yang model yang paling awal kaitan school leadership dengan student learning outcomes. Begitu rapat, iaitu school leadership memang bertanggungjawab terhadap student learning outcomes. Of course, di antara itu kita cakap tentang kualiti guru. Maka kualiti guru ini akan membantu menentukan. Dia ada kesan atau pengaruh terus terhadap student learning outcomes. So maka tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin, sebagai guru, kita semua ada tanggungjawab. Walaupun disebut the quality of an education system cannot exceed the quality of teachers. Maksudnya, first is quality of teachers and next following very closely, kajian menunjukkan ialah quality of school principals. Quality pengetua, guru besar. Dan itu pada permulaannya. Lepas itu model itu berkembang dan sekarang kita lihat bahawa school leadership ke arah student outcomes ada konteks dia, iaitu school culture, struktur akademik, proses-proses persekolahan dan sebagainya, pengurusan, dan ada individu yang terlibat dalam pengoperasian sekolah, dalam kejayaan sekolah. Dan school leadership kita dipengaruhi oleh nilai dan kepercayaan kita dan sudah pastinya tidak tertinggal pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman is the mother, of our learning. Next, please. Kalau kita lihat distributed leadership, maka kita akan nampak bahawa kalau tingginya kita beri transformational leadership, kalau ke arah tinggi sebelah kanan, ya, kita akan dapati bahawa empowerment tinggi dan vision tinggi, kita akan dapat distributed leadership. Di mana kita percaya, kita kongsi bersama urus tadbir dan bukan saja di peringkat delegasi. Delegation is different, but sharing of governance dia berbeza sedikit, tapi dia datang dengan accountability. Next please. Pemimpin konstruktivis sentiasa melihat tentang sustainable improvement. Dari keadaan normal ke new normal. Bukan saja improvement. Sekarang cikgu kita dah gunakan online. Macam mana nak jadikan itu lebih baik? Apa yang boleh kita buat?
apakah perkara yang akan membantu kita untuk menjadikannya lebih baik. So, ada 2-3 konsep. Kita selalu dengar Kaizen, continuous improvement. Tapi Kaikaku ni, dia kata revolutionary change. Di luar kotak, no limit. Tapi Kakushin ni dia lihat what changes, what is done, what is the game changer. Kita dengar dalam banyak ceramah orang gunakan istilah the game changer. So what are the game changers yang kita buat? Ada 10 perkara yang saya pilih daripada Kaikaku ni, tapi saya nak fokus yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Tapi saya nak fokus kepada 3 yang bawah tu, dan saya juga teruja bila saya baca ayat ni. I say, kita selalu lihat when people, orang kata masalah, kita, oh my God, problems. Tetapi saya suka ayat ni, dia kata problems give you a chance to use your brains. Dan itu yang berlaku kepada kita semua. Bila saya terpaksa mengajar online, saya tahu ini mantan pengarah IAB sekarang, you kena belajar macam mana nak mengajar online. But I took up the challenge. Kadang-kala saya duduk sampai bulan April, bulan Mei, saya duduk sampai 2 pagi untuk buat saya punya slide, uji. Lepas tu saya dapat saya punya konsultan untuk bantu saya yang mengajar saya. Dan saya belajar daripada tekan butang satu demi satu dan saya tulis kerana saya nak belajar. Dalam Kaikaku ni, pengasas dia Hiroki Hirano ni dia sebut, soal mengapa always have 5 times why. Why? Orang tanya saya bahawa, doktor, apa bezanya orang buat PhD? Saya kata, saya belajar satu je lah. Bila satu di antara bidang konten, kandungan yang kita belajar, yang paling saya belajar ialah asking the right whys. Mengapa? Mengapa bukan kerana hanya nak mengejek ke, sengaja nak kacau. Tidak. The right why questions. Dan yang terakhir daripada Hiroyuki ialah ideas from 10 people are better than 1 person's knowledge. Ini perkara-perkara, walaupun kita sudah ada PhD, kita sudah ada semuanya, jangan kita ketepikan ilmu daripada 10 orang lain yang sanggup nak kongsi idea mereka. Next please. Kita sebut tentang strategic leadership. Dia memang terjelas dengan satu ayat ini, iaitu fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. So dalam strategic leadership ini, saya nak sebut bahawa satu perkara dalam planning you, dalam pandemik ini, safety no compromise. Keselamatan diutamakan. Ini bukan satu krisis rutin, ini krisis emergent. Apa rutin krisis? Sekarang yang berlaku banjir. Sebelum ni kita sudah ada segala persediaan untuk banjir. Ya, kadang-kadang berlaku di luar jangkaan, itu pernah berlaku. Tetapi pandemik COVID-19 ialah emergent crisis. Di luar jangkaan. Kita pernah ada pandemik infectious diseases yang lain, okay? Dan beberapa penyakit yang lain. Tetapi tidak seperti yang berlaku sekarang. So pemimpin jangan lupa, those who fail to plan, you plan to fail. Dari segi planning, organizing, leading, controlling, semua tuan-tuan dan puan-puan sudah banyak mendengar tentang POLC. Dan ada banyak model yang lain, banyak pendekatan yang lain anda akan fikirkan. So a plan is very important. Professor Larry Hughes dalam pengajian, dalam pengajaran sentiasa sebut tentang plan itu dia kaitkan dengan lakaran arkitek yang nak bina bangunan. Sebelum bangunan dibina, mesti ada lukisan arkitek itu. Dan disitulah ubah di mana nak letak master bedroom, di mana nak letak pejabat dan sebagainya. Kalau rumah master bedroom, kalau di pejabat di mana. So, the architect's drawing is very important. That is the planning part. And then the rest akan mengikuti. Okay, kita lihat the 7 Cs.
Hello, I'm John Quelch, the Dean of the University of Miami Herbert Business School. I want to share with you my 7 C's for coronavirus survival if you're a manager or a leader. Number 1 is calm. Your folks, your employees, your customers, your suppliers are going to be looking to you as a leader to project a sense of calm through this difficult, uncertain situation. Number 2, confidence. You have to be calm, but not still water calm. You have to project confidence that you're going to be able to see this through successfully with the minimum amount of hurt to the company, but also to all of the stakeholders who are relying on your leadership to get them through the difficult days and months ahead. Number 3 is communication. You have to relentlessly communicate. This is to avoid rumors developing that muddy the waters. But when I'm talking about communication, I'm also talking about a strategy for communication. You have to have a sense of order in which to communicate decisions and priorities, but you also have to have rapid communication to the entire body of constituents, not delays over hours or days or even worse, weeks. And silence is absolutely the worst possible thing that you can allow to happen, because that's when the rumor mill develops. So far we have keep calm, project confidence, relentlessly communicate. Number 4 is collaboration. You are not going to know all the answers. No one expects you to. This is a time for you to call on the resources, the capabilities of all of your employees, all of your team members, and bring them together in task forces, sub-task forces, have everyone potentially given a role in which they feel they can be contributing to overcoming the uncertainty, overcoming the crisis. Engaging a lot of your employees in this way will also reduce the rumor mill, give confidence to them that they will then project in turn to the people who are relying on them as their managers for direction. So collaboration, teamwork, delving into your organization to find the hidden nuggets, the people who really can step up at this moment, that's going to be very, very important. Next, I would say community. All of us live in communities. Our factories are in communities. Our colleges and universities are in communities. We are leading by example, not just within our organizations, but within our broader communities. And especially since we're talking here about an infectious virus, it's extremely important that we set an example, we model behaviors that are community-friendly and community-supportive behaviors. I would say compassion is extremely important at this time. You or I may have a strong stomach for these kinds of events. We may rise to the occasion if we're fortunate to have a good team around us, but there are many people in our organizations who are depending upon us who are not necessarily that resilient, and they need to be given the compassion to express their concerns in ways that, you know, you or I might not necessarily need to do. So think of someone in your organization who has elderly parents who are in a fragile state of health. They're going to be doubly concerned about those relatives at this time when the virus is potentially affecting the most vulnerable and medically challenged in our communities. And therefore, if they want time off, if they want to work from home, if they need to have a little bit of space to look after their family members, please consider giving that to them. Compassion at a time of crisis is a very important manifestation of leadership. The most obvious commercial C of the 7 C's is cash. Cash is king,
at a time of crisis, and everything needs to be done to look both short-term and long-term at the financial health of the organization, because after all of your employees, suppliers, and customers are depending upon you to lead, not just emotionally, but also prudently with respect to the long-term finances of the organization. So whatever you can do to conserve cash is going to be very important because that's what's going to determine whether or not your employees are going to be paid next week. To summarize the 7 C's that I've been talking about: number 1, stay calm. Number 2, project confidence. Number 3, communicate relentlessly. Number 4, collaborate. Look out for your teams and work with your team members. Number 5, community. We are in a community virus spreading environment. You have to look out for not just yourself, your company, your organization, but the community as well in the messaging that you're sending. Number 6 is compassion. Be compassionate to those who need that sense of reassurance and understanding at this difficult time. And number 7, cash. Cash is king. The leader has to look out for the financial future, not just the emotional future. Terima kasih. Doctor, we have like 4 minutes before we open up for questions. I might go slightly overboard if they don't mind. Okay. Because, all right. Okay, thank you. Next, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, video tadi, bila kita lihat video itu 3 atau 4 bulan lepas, tak dapat nak bayangkan. Tapi sekarang, bila kita dah melalui 4-5 bulan dalam pandemik ini, kita faham tentang kepentingan compassion, tentang cash. Saya tak faham mulanya kenapa dia sebut the 7 C's termasuk cash. Hari ini kita tahu bahawa ramai yang hilang kerja dan sebagainya, dan tiada tempat untuk dapat sokongan ini. Dan semua perkara-perkara itu kita dapat bayangkan kepentingan itu. Of course kita boleh tambah perkara-perkara yang lain yang kita menghadapi daripada hanya 7C tadi. Kita boleh belajar daripada entrepreneurial leadership yang ke-6 ni. Dan saya sebut tadi, saya belajar, saya banyak lihat daripada bacaan saya dalam buku Leadership by Brian Tracy dan buku Motivation ni. Dan saya suruh juga pasukan GSL, saya kata tolong lihat dan you can finish this book in 2 days. Banyak idea you akan dapat kerana idea ini bukan teori. Idea dia ada kaitan dengan apa yang berlaku di sekolah. Berlaku di sekolah dan dalam kehidupan kita. So it's so applicable. So kita boleh dapat idea daripada business world, ya, dan ada kaitan juga dengan cara kita. Tadi dalam kita fikir kita dari bisnes kita tak ada supplier, tapi sebagai pemimpin sekolah kita tahu dalam sekolah kita ada pekerja, kita ada cafeteria, kantin kita dan tak dibuka dan mereka juga menghadapi masalah. Kadang-kadang bukan dia nak komplain, dia hanya nak pengusaha kantin nak kita dengar aja dia punya cabaran yang dihadapi mereka semua. Dan kita asalkan kita boleh dengar dan kita boleh faham, kadang-kadang orang rasa lega juga dengan perkara itu. Next please. Kita sebut tentang belajar. Saya pernah tengok poster ini, when I'm bored, I read a book. Selalunya kita fikir when I'm bored, bila saya rasa bosan, saya nak buat sesuatu yang lain, bukan nak baca. Pada tahun 90-an, kalau masuk ke kampus IAB, dengan pintu gerbang dia, apa yang ditulis depan, Dato' Dr. Ibrahim Bajuni, dia letak kita punya pintu gerbang di pintu gerbang, bacalah. Itu aja. Kerana ilmu itu menjadi asas. It's not about just reading, tetapi bagaimana ilmu itu akan mencorakkan pemikiran kita. Pemikiran yang kita sentiasa gunakan dalam pengurusan, dalam kepimpinan. Kita tidak boleh lari. Ilmu itu datang daripada
daripada internet, daripada bacaan kita, daripada artikel, daripada surat khabar, daripada buku. Dan ini yang akan mempengaruhi pemikiran kita dan olah pemikiran kita untuk menggunakan yang terbaik. Orang sebut tentang negara Finland. Negara Finland yang contoh di sini, dia bina satu pusat sumber yang baru yang dipanggil Audi. Ini keluar dalam surat khabar di Malaysia. Kalau tak silap saya, surat khabar Star atau New Straits Times 2 tahun lepas saya ingat. Pada tahun 2017 atau 2018, masyarakat Finland yang lebih kurang population dia 5.5 million. Kita punya population student kita about 5.2 million, maybe might be more, but it's around that. Mereka baca, mereka pinjam 68 juta buku. So kalau kita puratakan, kalau kita keluarkan bilangan bayi dan sebagainya, mungkin seorang baca lebih kurang 20 buah buku setahun. Di Audi ini, saya baca laporan yang terakhir minggu lepas, sehari 10,000 orang akan datang melawat. Untuk baca buku, untuk adakan aktiviti dan sebagainya. Dia bukan saja lihat dari segi konsep pusat sumber, tapi lebih daripada itu. It's like partly like a community center. So marilah kita pun menyahut cabaran ini. Sekarang dah mula banyak saya tahu pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru dah masuk dan buat banyak webinar. That is a very good sign. Tapi ingat, kita tak boleh tinggalkan ilmu. Ilmu ni akan sentiasa berkembang. Kita fikir kita sudah belajar segalanya, sudah jadi pemimpin, sudah jadi pengarah, ada segala ilmunya? Tidak. The answer is no. I'm still learning and I still want to learn. Sustainable leadership, kerana dalam situasi pandemik ini, we are still in the race. Kita masih lagi, selalu setiap hari kita dengar laporan. It's not how you start the race or where you are during the race. It is how you cross the finish line that will matter. So kita melalui segala proses-proses ya. Kita melalui proses itu untuk endure. Supaya kita boleh bertahan untuk menang perlombaan ini. That's all about sustainable leadership. That's about you to bring in the sustenance, the endurement. The emotional leadership is a very important one dalam keadaan sekarang, di mana orang harapkan pity, sympathy, empathy, compassion. Pelajar kata, cikgu saya tak boleh join kelas. Rumah saya ada satu smartphone saja. Ibu saya buat online jualan dan dia nak pakai. So saya tak boleh join kelas. Kalau cikgu boleh hantar ke nanti worksheet ke, saya akan buat. So we have to understand, kita tak boleh marah dengan pelajar itu. Invitational leadership is something that I feel jawatan pemimpin di sekolah ada satu. Tetapi pemimpin dan kepimpinan biar lebih. Ke arah membina teacher leadership. Dalam masa terdekat ini, tahun lepas saya dapat laporan daripada negeri masa pengarah IB, ada negeri yang susah nak cari dapatkan calon untuk hadir kursus NPQEL. People are shying away. So saya katakan biarlah kita turunkan lagi bahawa leadership itu dari segi teori kita mula dedahkan leadership daripada mereka yang lebih muda lagi. Jangan kita sampaikan ilmu hanya pada peringkat pengetua, bakal pengetua yang datang pada peringkat umur 45, 50. Let's start earlier. So it is something yang sedang sekarang dirancang dan mungkin akan menjadi. So invitational leadership, developing a culture of trust, respect and hope. You bukan seorang yang orang suka jauhi bila kita jadi pemimpin. Pintu kita sentiasa terbuka. Ini Steve Jobs sebut, it doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so that they can tell us what to do. Dan sekarang ini, masa pandemik, banyak cikgu-cikgu ICT yang
banyak membantu yang lain. Because they are the smart people in ICT. Mereka yang boleh bantu kita. Kita jaga dari segi psikososial, dari segi emosi. Cikgu ICT kita bantu kita untuk cari platform-platform yang terbaik untuk digunakan dalam PDP. And finally, ethical leadership. Ini adalah satu yang kita sentiasa ada cabaran dan moral compass kita mesti tahu yang mana right and wrong. Ethics adalah satu yang bagi saya perkara yang kita tak boleh ketepikan. Kita boleh adakan all the transformational, all the sustainability, all the entrepreneurship from business, tetapi ethical leadership, etika mesti tepat. Buku rekod pengajaran guru daripada awal lagi, saya mula jadi guru pada tahun 1980, kita ada etika keguruan di dalam buku rekod. Kita tak boleh lari daripada itu. Kita ada ethical leadership, kita ada ethical teachers dan sebagainya. Kalau kita nak jadi effective leaders, saya hanya nak sebut tentang 3 perkara ini. Modeling, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca nanti, iaitu menunjukkan teladan yang baik. Must be consistent. Kita tak boleh berubah. Hari ini pemimpin sebut lain, kita sentiasa diperhatikan. Kita diperhatikan oleh murid. Saya tahu orang sentiasa bila pengarah sukan, pengarah IAB, kita dalam perhatian dari segi tie apa yang kita pakai, kita punya seluar bagi saya, adakah serban saya match dengan warna tie, orang tengok dan sebagainya, itu saya bergurau saja. Tetapi kita sentiasa dalam teleskop atau kanta murid kalau di sekolah, kalau dalam suasana kerja, staff-staff kita. We must walk our talk. Next please. Ini banyak kali saya sebut juga dalam ucapan-ucapan saya semasa di IAB juga, modeling. Next please. Dan kita tak boleh lari daripada pemantauan. Pemantauan bukan saja tentang di mana tempat kita kerja, kita nak tengok trend-trend performance, kita nak high quality teaching. Remember, quality teachers are even higher than the system itself. And the pedagogic development sangat penting, the how of teaching. Dan akhir sekali, in terms of effective leaders, dialog. Kena ada dialog itu dan sentiasa kita bincang. Ya, kadang-kadang orang tak suka, tapi kalau apa yang kita sampaikan itu bermakna tinggi, maka it's not simply talking tapi professional learning. Professional learning is very important. Setiap mesyuarat kita mesti mula dengan professional learning, something new. Setiap perhimpunan hari Isnin pada murid mesti ada something new. Mesti ada new knowledge yang kita kongsi. Dan kita perlu aturkan, saya tahu banyak sekolah buat macam-macam, very good. Carry on with the good work. Please continue. Organizing opportunities for PLC dan sebagainya. Kita jemput, kita cari peruntukan kewangan, kita suruh PIBG memberi bantuan untuk kadang-kadang memberi inspirasi macam sekarang banyak seminar SPM, kita jemput untuk memangkinkan lagi pembelajaran. Next, please. The 10. Yes. Doctor, because it's 11:09 and people are quite excited to ask you a few questions. Okay, let me just list these 4. I will not this one, so I will complete it. Sorry, because the starting was a bit slow. Right. No worries. Okay. Can we go to focus of successful schools? What could be the right answers? Okay, let's go to number 1. You are leaders light the way. Yeah, we cannot run away from that. Kita lah pemangkin, kita lah penyuluh, lampu suluh itu ya. Teacher quality stood above everything else, but principal leadership came next. Please remember that. Yes. 10 school leadership. Always attend activities.
attend activities. Seboleh-bolehnya. Be accessible, mudah didekati. Kalau di RMC, sebagai cikgu, semua guru kena turun ke padang bila RMC main dalam apa-apa permainan. So attend activities, sentiasa poised. Ya, tadi accessible, be poised. Next one please, tenang. Bukan kita apa-apa berlaku kita sangat menggelabah. A leader has to be cool, right? Of course we think kita risau, tetapi kita terpaksa tunjukkan bahawa kita tenang. Maka bila kita tenang, orang di keliling kita pun tenang, tetapi macam dalam video tadi, not still calm. Yeah, not still water calm. Okay, next. Be positive. Sentiasa ada pendekatan positif. Next. Formulate a vision, tak boleh lari. Kita sentiasa ada visi kita. A good vision. Communicate effectively. And you can. Ada banyak kadang-kala orang yang menjadi presiden. Satu daripadanya kalau kita lihat penulisan tentang Perdana Menteri India dulu, Manmohan Singh. Dia pemikir. But he's not a good orator. Tapi dia latih diri dia untuk to develop himself to make good speeches. So, and also to communicate. Kita kalau ada, we can develop ourselves to communicate effectively. Right? Next. Never stop learning, saya sudah sebut. Jangan berhenti belajar. Next. Terus terang kadang-kala kita terpaksa beritahu apa yang sepatutnya. Saya tengok satu soalan tadi, ada golongan kecil tak buat bersungguh-sungguh. Bagi saya panggil dia, saya akan tanya why, what is the problem, macam mana kita boleh bantu dia, kalau adakah kerana kemahiran ICT atau apa masalah dia. Saya tengok satu soalan dalam chat tadi. So, we need to train future leaders. Di sekolah, kita diingati, people remember us because we develop them as leaders. Not into positions, but as leaders. Bukan kerana kita nak dia jadi PK atau GKMP dan sebagainya atau ketua panitia. Tapi kalau dia jadi, that's fine. Tapi we want more leaders in the school. There can be only one position, pengetua dengan guru besar. Tapi pemimpin di sekolah itu biar lebih. Next. Listen. And I cannot find my book. Saya beli sebuah buku. The Listening Leaders. Ada orang pinjam daripada saya tak. Dia tak pulangkan, so saya tak tahu. And listening is so good. A great skill. Saya terpaksa ingatkan diri saya banyak-banyak kali to listen. It's one of the most important qualities of a great leader. Must listen. We have to keep reminding ourselves. We do not have all the answers. Yeah. And all these leaders are great. Bila kita ada konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 60-an, Allahyarham Tunku Abdul Rahman disebut, not bullets but books. Artinya kita akan bincang. Kita akan adakan conference untuk menyelesaikan. So dalam leading education in the virtual world, kita mesti gunakan focus on inspiration and motivation rather than just managing or controlling. Kadang-kadang kita call, WhatsApp dan tanya cikgu macam mana kelas, apa cabaran dia. Itu akan kadang-kadang memberi semangat juga kerana kita dah tengok video-video tadi, setiap orang menghadapi cabarannya sendiri. And please take care of yourself. Take care of your own wellness. So petang tu kalau boleh jalan di kawasan rumah dan sebagainya, we need that exercise and we need to keep ourselves and if we are on medication dan sebagainya, pastikan kita jaga kesihatan kita. Kita pemimpin. Kita sebagai pemimpin, you are the general. General, you must take care of yourself. Rumusannya, tuan-tuan dan puan-puan, banyaknya adalah soalan. Bagaimana dan apa yang perlu kita merancang di peringkat sekolah untuk 2021? Ada yang tak kita boleh buat sendiri di peringkat sekolah. Apakah prioriti sekolah? The what and how. Kalau cabarannya adalah
pengajaran online, bagaimana kita boleh cari penyelesaian. Kalau bukan semua, apa yang boleh kita selesaikan? Apa yang kita perlu belajar? Learn, unlearn, relearn. Ya. Kita tidak ada semua jawapan, tetapi kita boleh gunakan pendekatan 10 perkara kaikaku tadi. Bagaimana kita perlu menghadapi the teaching loss, the learning loss, and the learning deficit. Bagaimana kita boleh capai the return on energy. Persediaan untuk teaching online, kadang-kadang satu lesson, kita terpaksa sekurang-kurangnya nak cari bahan untuk 1 jam pengajaran, bahan untuk cari bahan dan rangka bahanan, olah bahan, kesinambungan pengajaran boleh mengambil 3 jam. Bagaimana kita boleh mengimbangkan empathy, simpati dan obligasi profesional. Terlalu banyak empathy, simpati, kena faham juga bahawa kita ada juga obligasi profesional. Kita kena cari penyelesaian. Kita faham, kita bersimpati. Tetapi sebagai obligasi profesional dan moral kita, bagaimana kita sebagai guru, pemimpin, kita nak cari sinergi. Kita nak cari keseimbangan itu. Bagaimana sistem boleh berlaku adil terhadap murid. Contohnya pelajar SPM. Kadang-kadang kita lihat cara mereka menjawab online pun, saya menasihati sekumpulan guru sekarang dan saya masuk juga bila sesi online mereka dan kadang-kadang kita faham bahawa cabarannya tinggi. Tapi itu tidak boleh membuat kita berasa putus asa terhadap perkara ini. So, masa depan pembelajaran online perlu disambung supaya kemahiran-kemahiran yang pelajari oleh murid dan guru akan terus kekal. 2 hari lepas saya di Embassy Egypt dan bila one of their diplomats was talking, dia kata di Egypt ada setengah level dia hadir sekolah 4 hari, hari kelima online. So dia masih lagi kekal dengan memastikan kemahiran yang pelajar dan cikgu memperolehi akan kekal. Apakah dapatan dari kajian sistem pendidikan semasa? Pada bulan Mac, April, Mei, dalam 2 minggu ada sekolah, dalam seminggu 2 minggu telah pergi ke online. Cikgu banyak berusaha sendiri daripada kajian yang kami jalankan. Banyak cikgu juga usahakan sendiri untuk belajar daripada rakan dan sebagainya. So, ini semua adalah tanda-tanda positif dalam kalangan guru. Ramai pengetua guru besar pun mula belajar. Dan kerjasama di antara guru menjadi lebih hebat juga. Of course, ada banyak cabaran kerana pembelajaran ini mengambil masa sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut dari transformasi ke ethical, biarlah kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan merentasi semua jenis kepimpinan. Ya. Dan ambillah yang terbaik. Kita boleh bukan saja kepimpinan transformational, tetapi kita ada masanya kita keluarkan unsur kepimpinan ethical, entrepreneurship, and the emotional leader dan sebagainya. Dan semua yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih dan saya tahu tidak mudah. Yang second last slide itu adalah rumusan tentang yang tadi. Ya, beware of destructive patterns, empathize and recognize, encourage small sprint. Ada kemenangan sedikit and the path forward sudah disebut. Next one is tidak mudah tetapi dengan kerjasama psikososial dan profesional. Dia mesti keseimbangan di antara itu. Banyak mengajar dan kita lupa aspek psikososial pun kita akan sesat. Semua yang terlibat kena bagi sokongan itu dan kita akan dapat melalui situasi pandemik COVID-19 yang dihadapi di negara kita dan di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, you are doing a good job. Tapi saya selalu sebut perkara ini. We are good. We are good. We can be better. But we want to be the best in what we do. So sudah 6 bulan sekarang, lebih daripada 6 bulan. We are good. We can be better, but we want to be the best in what we want to do. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kekalkan kehebatan tuan-tuan dan puan-puan. Kita rasa kagum dan kita gembira di atas segala pencapaian tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ingat kata-kata itu, we are good, we can be better, but we want to be the best in what we do.
Terima kasih. Thank you so much, Dr. Minder. Saya rasa in your second part of your session, sebenarnya Dr. Minder dah jawab pun soalan-soalan yang orang tanya di sini. So, okay, we have just one question, Dr. Minder, from Pai. She asked, apakah pendekatan terbaik dan berhemah untuk melaksanakan sesuatu perubahan dalam pengurusan sekolah sekiranya guru-guru berada di dalam situasi yang terlalu selesa dan manja dengan cara pengurusan terdahulu. And I think ini adalah satu soalan yang sering kali keluar daripada pentadbir kita. Pentadbir dah semangat nak melakukan perubahan, dah tetapkan visi, but then ada setengah cikgu yang mungkin susah nak ikut bersama pentadbir. So what is your best advice untuk situasi sebegini, Dr. Mahinda? Di banyak tempat perkara ini berlaku. Dan ia mengambil masa. Di antara 1 hingga 3 tahun. Tahun pertama, balik ke fundamental. Apa fundamental dia? Kalau dia terlalu selesa, saya nak tahu cikgu tu dalam kelas dia buat apa. Saya sanggup duduk 5 kali dalam kelas dia. Kalau dia sememangnya hebat. I will sit in her class. But I'll be very nice. I will be very professional. I will take the best lessons yang terbaik dan saya akan bandingkan dengan apa yang dia buat dalam kelas. Dan lepas tu saya akan lihat gap yang ada. Saya pada cikgu-cikgu yang saya selia sekarang ni, saya rakam pengajaran mereka. Saya rakam, lepas tu kita mainkan, kita dengar bersama dan mereka kadang-kadang terkejut. Dalam satu sesi pengajaran, nama murid disebut tak disebut langsung atau disebut 2-3 orang. Cikgu tak kenal pun murid dalam kelas tu. Dalam satu sesi pengajaran 40 minit, perkataan baik, hebat, you are great, hanya digunakan 3-4 kali aja. No praise. Soalan. Saya tunjuk pada dia soalannya banyak yes, no. Soalan jawapan pendek. So kita kena mula daripada mikro untuk bawa perubahan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau itu PDP, kalau sukan, what's happening? Kenapa satu pun kita tak boleh berjaya? Where? What is happening? Kalau latih 2 kali lepas tu nak pergi untuk pertandingan, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak menang? Ini bukan pasal kemenangan saja, tapi ia adalah berkaitan dengan pelibatan pelajar, pengalaman untuk pelajar. Dan mereka ada harapan, dia akan banyak bina nilai. So, tuan-tuan, yang soalan tadi balik kepada mana virus dia, cari di mana kita punya, kita meraihkan kehebatan, tapi kita jangan lupa di mana kekurangan kita. Kita sebut tadi, Kaizen is continuous improvement. Kita tak boleh kata, oh we are already semua dah lengkap, hebat. We are good. We are good, but we can be better. Apa lagi yang kita boleh buat? Pelajar yang tak boleh dapat sijil SPM di sekolah, apa yang kita boleh buat untuk dia? So macam mana cikgu boleh dalam comfort zone kalau perkara-perkara sebegitu berlaku dalam sekolah kita? Mungkin yang hebat kita sudah capai. Yang gagal, yang di tengah jalan, macam mana? So banyak perkara masih lagi boleh dibuat. Kadang-kadang orang sebut, oh di sini saya ditukarkan ke satu bahagian di kementerian dan oleh kerana ada penstrukturan semula, hari pertama saya lapor diri, saya diberitahu, doktor di sini kerja itu dah tak ada lagi. Tugas itu dah tak ada. Dan jawapan saya kata tak apalah, bagi saya satu meja dengan satu kerusi cukup. Saya ketua penolong pengarah, tak apa KPP, saya boleh cari kerja. Dan hari ketiga, saya tengok ada satu panggilan, dia kata, doktor, kita ditugaskan untuk mengkaji tentang beban tugas guru. I say, yeah, okay, now I know what I can do. Dan macam mana nak gerakkan. So, di sekolah ada banyak yang boleh dibuat. Kalau puan yang
kalau anda menghadapi perkara itu, you can boleh text saya dan beritahu saya tentang sekolah anda dan saya boleh kaji dan bagi tahu di mana cikgu-cikgu ni. Of course kita dengan cara kita sendiri, kita kena dapat buy-in daripada cikgu-cikgu ini. Bahawa cikgu ni rasa bahawa kita kena buat lebih. Kerana anak murid kita ni, mereka kadang-kadang tak ada sokongan di tempat lain. We came into the teaching profession kerana passion kita. Kita kena buat sesuatu untuk anak murid kita, excuse me. Leadership, Hellinger punya model is to do with outcomes. Tapi the next full model, kita ada people. People tu siapa? People tu cikgu. Dan stakeholders, PIBG dan sebagainya. So tak ada sekolah yang boleh kata kami sudah di peringkat yang tertinggi dan tak perlu. We are in our comfort zone. Saya boleh cari zon-zon yang boleh dipertingkatkan lagi. Dan cikgu ni kadang-kadang kita boleh bincang dengan mereka. Apa? Panggil mereka, kena bincang, kena beritahu, letak sesuatu. Baca buku motivation ni, ada juga perkara itu disebut tentang soalan tadi juga. Kita kena bagi dia orang kerja. Dan kalau tak ada, kadang-kadang kita sampai ke satu peringkat, kita kata mungkinkah anda nak cuba di sekolah lain, mungkin cara di sekolah ini tidak begitu menyeronokkan. Dan ya, itu paling last lah. Tapi pertama sekali, kita sebagai pemimpin, kita akan cuba. Banyak dalam ceramah saya, masa di IAB pun, saya ada gunakan satu makalah. Tajuk makalah itu ialah wait time. Masa menunggu. Dalam pengurusan. Selalunya dalam pengajaran PDP kita ada wait time. Kita tanya soalan, kita bagi masa 10 saat, 7 saat untuk murid jawab. Wait time. Tapi dalam management pun ada wait time. Kita bagi peluang, give him task, bagi tugasan macam mana. Tak ada, kita panggil, kita sebut dan sebagainya. Balik kepada, we have to tell and tell and tell. There is no such thing as comfort zone. Sampai hari terakhir, Profesor Tony Bush dalam kajian dia tentang setengah kajian di Malaysia, dia kata pension 2 tahun dari sekarang. Tapi ada di antara kita memensionkan diri sendiri 2 tahun sebelum kita pension. Oh, saya nak pension. Oh, saya nak pension. No, it shouldn't be. We must kita buat kerja kita sampai hari terakhir. Yes. Kita bersara. That's very nice. Saya tak pernah dengar term mementionkan diri. We retire, dalam bahasa Inggeris dia kata, we retire before we retire. We retire before we retire. We retire before we retire. Yeah. So please do not do that. Because there is so much potential in you. Dalam kajian Profesor Universiti, dapatan-dapatan yang hebat berlaku selepas umur 60 tahun. Di peringkat universiti kajian di seluruh dunia menunjukkan dapatan, pertemuan-pertemuan, kajian-kajian, eksplorasi, discoveries oleh pengkaji Profesor Universiti berlaku selepas umur 60. Wow. Dan saya di Toyama Medical and Pharmaceutical University di Toyama City dekat negeri Jepun, saya tanya profesor saya, when will you retire? Dia kata, Japanese professor never retire. Japanese professor die in the university. So saya masih ingat, in fact 2 minggu lepas saya masa telefon dia, selepas bersara dari universiti sebagai profesor, sekarang dia mengajar di sekolah tinggi, high school. Kalau di Malaysia, ramai kata saya dah profesor universiti, kenapa saya nak balik ke sekolah ya? So Profesor Onodera ni sekarang dia mengajar di high school di bandaraya yang lain daripada di mana dia tinggal. Seminggu 2 kali dia pergi mengajar di sekolah tu. Wow, amazing. Alright, okay. Thank you so much,
Dr. Mahinda. I think saya baca semua komen di sini. Semua orang mengatakan penyampaian yang sangat senang diikuti dan difahami. Thank you Datuk, my lecturer in IAB 2005 NPQH. So untuk pengetahuan semua, ini adalah siri pertama. Jadi kita ada 4 lagi siri masterclass ini bersama Datuk Dr. Mahinda. Dan saya difahamkan Datuk Dr. Mahinda juga akan membawa rakan-rakan dia untuk bersama kita, ya. Correct, right? Correct me if I'm wrong, Dr. Mahinda. Ya, Puan Cheryl, di antara yang saya cuba nak dapatkan ialah KPPM kita sendiri. Dr. Habibah seorang yang ilmunya dan olahannya dan kajiannya, analisisnya tentang perkara-perkara adalah begitu mendalam. Saya seronok selalu mendengar Dr. Habibah, Datuk Dr. Habibah, Dr. Rafi yang juga sama hebat, dan saya juga minggu lepas saya sudah jemput Datuk Dr. Amin, mantan KPPM kita juga. So kita akan dapat dengan harapan tinggi ketiga-tiga penceramah ini, dan kita akan cari masa yang terbaik, dan saya rasa tuan-tuan tidak akan rugi kerana ilmu yang akan disampaikan, pengalaman yang disampaikan akan dapat diteliti oleh semua. Dan last kali saya akan datang untuk siri yang kelima. Okay. Alright. Itu perancangan kita. Thank you so much, Doctor. Can I ask semua orang to buka kamera so kita boleh, buat satu virtual photograph, dan selepas itu cikgu isi borang maklum balas, sijil akan dihantar ke email cikgu, and we'll see you at our next session. Untuk peserta kita dari PPLPS, Pintar Pemimpin Online Cohort, sesi kita akan bermula next week juga, ya. Alright, okay, so let's, you guys, you can stop the screen sharing. Let's take Terima kasih kepada semua kerana sanggup bersama pada hari ini. Dan nombor telefon saya ada, you can WhatsApp me, tadi pada slide yang terakhir tadi. Mungkin Doctor, nanti. they also asked for your slides. Is it okay? Please. Yeah? Boleh. Okay, great. Boleh, So we'll share the slides. Yes. Okay, so Bernard, are you ready to take a picture? Let's all smile. Okay. Okay, cikgu. So what I'm going to do is I will need to screenshot a few times. Kita perlu smile and wait there for 20 seconds, 15 seconds. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, 1 second. Okay, cikgu stay there, cikgu. 1, 2, 3. All right. Okay, last one, cikgu. Change pose. 1, 2, 3. All right. Okay, thank you so much. Thank you so much, Dr. Mahinda, for taking your time on Saturday morning to spend time with us. Thank you so much, cikgu. Kita akan berjumpa dalam TV Masterclass kedua. Alright, okay. Thank you. Bye-bye, everyone. Okay, terima kasih semua pada pelajar-pelajar saya dari IAB dan rakan-rakan baru kita, pengetua, guru besar. Terima kasih. Cikgu, before you go, just make sure you fill in the feedback form yang kita letak dalam chat box. Sebab lepas cikgu key in, cikgu akan dapatkan sijil kehadirannya untuk sesi ini dengan Dr. Mahinda. Okay. Terima kasih kepada pasukan GSL. Good job done. And kepada semua yang hadir hari ini, terima kasih sekali lagi. Okay, we will keep the room open for the next few, I think a few more minutes. Kalau cikgu nak say hi and you want to talk to Dr. Mahinda, you can feel free to raise his hand, and you can I guess, you can type it down on your chat lah, whatever you want to say to Dr. Ayah, sudah keluar. Kapan? Apa khabar Datuk Mahinda? Jamil. Yeah, Jamil. My good friend. I saw you. My good friend. Hey, congratulations. Very good one. Very good sharing. Thank you, brother. He's my brother lah. We know each other for a long time. And an expert in test and measurement. Alamak, not really. Dr. Jamil. Yes, he's an expert. That's his humbleness. And then bila dia sebut, not really. He's a great guy. I think, Cheryl, one day we have to get Dr. Jamil on board.
He's a great thinker. He's a great thinker. He's a great thinker. Okay. I've said in his sessions many times. Are we still okay? Borang. Yeah, we'll just because we want them to give their feedback. Bernard, you put there cikgu-cikgu sila isi boring. Autocorrect. Oh my God, Cikgu. Thank you for noticing that. I'm going to change it right now. As a leader, one thing you always do is straight away look sentence by sentence. Noted. Thanks, Vanessa. I see Cikgu Asrudin. Thank you for coming. We hope you're doing well. Mr. Bennett. Yeah. Hello, Mr. Bennett. Hi. This video will be sharing in our Google Classroom. So this video will be recorded and I will share Is it the video? Telegram groups lah. Yes. Our respective Maybe Telegram. I can share with my colleagues Sure. I think Dr. Mahinda. because not all of my okay, colleagues are attending. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Doctor. Yes. Thank you for joining. Dr. Mahendra. Yes. I have been in your meeting. Sorry, I can't open my video, but I have been meeting with you last time during core curriculum. Oh. When you are in bahagian core curriculum. Yeah, bahagian sukan. Yes. I think 2000. Yeah, bahagian sukan. Sorry. 2016, something like that. 2016, yes, correct. I was a pengarah then already. I came back to bahagian sukan in 2015. Oh, thank you. That time bahagian sukan. That time I was PK core curriculum. Oh, dekat mana? Somewhere in Putrajaya. Oh, in Putrajaya. Okay. Putrajaya School. Yeah. And now where are you? Nice to see you. Nice to hear. Now I still in Putrajaya. Still in Putrajaya. Okay, good. But in SMK Putrajaya Persilapan. Oh, Persilapan. Okay. As a penolong kanan. Oh, very good. Tanya. Okay, thank you very much for your sharing today. Yeah. You're welcome. Yeah, it's very nice to see the. Yeah. Okay, thank you very much. All right, then Cikgu will make sure you come for the next one because it's gonna only get more exciting from here. Yeah. We get all the hebat people. After more hebat. Okay, thank you very much. Thank you, Puan. Yeah. Bernard, there was that interruption. Yes. Was it an outsider or what was he actually? I think we believe it's an outsider. Outsider because his slang did not seem to be Malaysian. I think it's an outsider. Outsider. But how did he manage to? I think probably because we have maybe shared his name looks Malaysian or what? Maybe because we have shared this in some shared the Zoom link. And maybe a random person could have joined. But now that this has happened, we will be more careful in the future. Yeah. Because he not anything. I think he wanted to ask a question there. No lah, I think this one is just like an interruption only because interruption. Yeah, I also don't know. Yeah. How many? What were the numbers finally? 109. 109. Okay. 109. Yeah. Dr. Jamil was he's in Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran now.
Oh, okay. Nice, Wow. Ali. Hello. Hey, what's his name? Matthew, is it? Emmanuel. Manuel. Matthew. Emmanuel. Wow, look at him. Yeah, he's attended so many calls and. Oh. Okay. I mean, he's quite happy with the session just now. Yeah, he looks happy now. Yeah. You so young to listen to Dr. Mahinda. So the next session, Cheryl, we are targeting for in what you call January. January, yeah. We'll do in January. If we do plan, if we think we want to do it end of December, let me know. That might be another possibility. So we have one end of December, end of January, end of February, end of March. December, January, February, March. Okay, just nice. We'll get the feedback. I think we'll just wait for a little while. I think we can wait for maybe a few more minutes, then we can start closing the room already. Probably whoever wants to fill in the feedback form, probably fill in. Yeah. It's good. Yeah, give them some time. Sometimes people need the time. Yeah. Terima kasih atas perkongsian session. Cikgu-cikgu juga akan dapat. Terima kasih. One who says semoga Datuk sihat will be somebody who knows. And ASEAN Tan Siew Ting, thank you.